Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami telah memanggil untuk satu sidang media. Hari ini peguam-peguam yang hadir ialah saya, Wan Azmi Wan Majid, Encik Muhammad Nur Asmawi Nurani, Puan Siti Hajar Aisyah dan Puan Nurul Hafizah. Sidang media ini diadakan berikutan isu tular berkenaan drama pendek bertajuk Stay Away From Me. Pihak Tuan Hafizah Muan Aisyah Mubarak dan pihak Tuan Hajar Aisyah and Company mewakili ketiga-tiga anak guam, iaitu Encik Danish Iskandar, Riz Aiman dan Hardy Saiful. Peguam yang hadir seperti semana yang saya nyatakan tadi, kami telah dimaklumkan oleh anak guam kami bahawa pelakon drama pendek Stay Away From Me hanya dimaklumkan bahawa jalan cerita drama tersebut adalah berkisarkan persahabatan dan tiada perceritaan yang berkaitan dan atau berunsur hubungan serum. Sepanjang perbincangan dan penggambaran yang berlangsung sekitar Ogos 2021 sehingga September 2021, pihak produksi tidak menjelaskan perihal mempromosikan aplikasi Blood melalui tayangan drama tersebut. Selanjutnya, skrip yang diserahkan kepada anak guam kami juga menunjukkan kandungannya sebagai sebuah cerita yang berkisarkan kepada persahabatan. Ini adalah satu perkara yang biasa bahawa satu skrip asal akan diolah ataupun on the spot disesuaikan dengan satu jalan cerita. Namun, anak guam kami, Danish Iskandar dan Riz Aiman, yang melakukan watak utama di dalam drama tersebut sedikit canggung untuk melakukan babak-babak yang diarahkan pengarah kerana ianya tidak seperti yang digariskan dalam penceritaan asal. Pihak produksi menjelaskan bahawa babak-babak ini perlu dilakonkan untuk menunjukkan persahabatan yang akrab di antara dua watak utama tersebut. Pada sekitar Disember 2021, wakil produksi telah menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp kepada anak guam kami untuk membuat promosi poster dan juga caption untuk disalin tampal dan oleh pelakon media sosial anak guam kami. Anak guam kami mula sedar bahawa drama ini hanya akan ditayangkan di aplikasi Blood dan trailer yang ditayangkan telah disunting dan menjadi cerita berkisarkan hubungan songsak. Adalah dijelaskan bahawa, pertama, trailer yang disunting tidak pernah ditunjukkan kepada pelakon-pelakon sebelum ditayangkan. Kedua, pihak produksi tidak memaklumkan projek drama pendek Stay Away From Me adalah untuk mempromosikan aplikasi Blood. Ketiga, pihak produksi telah membuat penambahan di set berkenaan tata cara lakonan pelakon. Keempat, anak guam menafikan mempunyai pengetahuan mahu menyokong perkara-perkara melibatkan hubungan songsang seperti mana yang ditunjukkan di dalam drama Stay Away From Me. Bayaran untuk mempromosikan drama bersiri telah pun ditolak oleh anak guam kami. Susulan daripada itu, pada pagi ini, pukul 10 pagi di Balai Polis Dan Wangi, satu laporan polis telah pun dilaporkan dan anak guam juga bercadang untuk mengambil tindakan mahkamah kepada pihak produksi berkaitan isu moraliti tujuan penggambaran tersebut. Okey, itu sekadar apa yang kami buat untuk press conference ini. Pertama, untuk menunjukkan bahawa anak guam kami tidak mempunyai satu penggambaran yang khusus berkenaan tujuan produksi penggambaran yang telah dibuat. Dan anak guam kami juga sekarang mengambil satu pendirian berlakunya satu kekhilafan di dalam bagaimana penggambaran dan tujuannya dibuat. Anak guam kami juga tidak dalam apa-apa tujuan ataupun niat untuk membangkitkan sebarang isu moraliti, apatah lagi isu moraliti berkenaan dengan hubungan songsang. Okey, itu sekadar apa yang tujuan press conference hari ini.
Sekiranya ada soalan-soalan daripada reporter. Ada? Kiki daripada Utusan. Ya Kiki. Soalan nak pergi pada parents itu boleh tak? Boleh. Okay. Reaksi ibu bapa bila dapat tahu perkara ini macam mana? Perkara yang macam mana? Perkara yang ni lah, tanpa pengetahuan daripada tujuan asal dalam kontrak. Okay. Saya sangat terkejut lah sebab daripada awal perbincangan sampai ke akhir penggambaran tak sekali pun produksi menerangkan yang drama ni adalah untuk promo Blood punya application. So apabila dia orang suruh buat promo, barulah kita dapat tahu ini adalah untuk apps tu lah, app Blood tu. Jadi kami sangat terkejut dan kami pun terus kontak dia orang dan kami tak akan buat promo untuk apps ni. Semua orang tahu pasal aplikasi Blood ni tahulah. Saya rasa dia sama dia punya tu macam dating website lah. Tapi dia antara dua jantina yang sama lah. Ya. Okay. Untuk tambahan juga, bapanya juga pelakon tambahan dan juga berlakon few drama dan filem Ya, jadi dia tahu perjalanan dan bagaimana shooting kan, dan you memang tak sedar lah benda ni untuk Ya, sangat tak sedar sebab semasa perbincangan tu jelas menunjukkan dalam skrip pun menunjukkan yang dia hanyalah satu shooting untuk menggambarkan persahabatan antara dua sahabat yang tak kenal. Itu. Masa penggambaran tu tak ada macam fishy ke, macam something yang macam boleh bau-bau ke, macam pelik sangat bapak-bapak yang lakonkan ke macam mana? Okey, macam ni, apabila kita tengok live, secara live penggambaran tu, kita memang tak rasa benda tu fishy lah, kan? Apabila dia dah diedit sebegitu rupa dengan angle, dengan music ke apa semua, jelas memang nampak seperti yang apa yang kita tengok dalam cerita tu lah, dalam trailer tu. Semasa live memang langsung tak rasa benda tu ke arah situ. Okay, saya tambah juga masa melakukan babak tu, pelakon utama Danish Iskandar dan juga pasangan dalam cerita tu, Riz Aiman, memang ada menyuarakan lah, ada bertanya kepada pihak produksi lah, kenapa perlu ada adegan ni, kenapa perlu ada scene ni. Tapi pihak produksi meyakinkan mereka kata ini adalah untuk menunjukkan lagi nilai persahabatan tu lebih akrab. That's why mereka meneruskan juga babak-babak demikian lah. Kalau Danish, kalau yang masa shooting tu boleh cerita tak berapa lama daripada berapa, selain tak nampak yang fishy tu memang tak nampak kan, saya jadi berita dia memang tak nampak fishy, tapi yang masa shooting tu boleh cerita tak berapa jam, sebab saya nampak ada dengan pakai tower kan. So mungkin boleh cerita lah berapa jam perjalanan shooting pada hari tu kan. Kami start shooting daripada pagi pukul 8 ke 9 hinggalah 7 petang 7 malam macam tu. So penggambaran yang scene macam tu dia buat pada petang hari, tengah hari kepada petang hari, iaitu daripada pukul 12 sampailah pukul 3 macam tu. Betul. Tapi serius memang tak dapat rasa. Tak dapat rasa sebab memang tak dapat rasa because semasa diorang tambah scene tu and suruh buat scene tu, kami bertanyalah kenapa ada scene tu, kenapa kena lakonkan, sebab scene yang macam akrab sangat tu. So diorang macam being manipulatif, macam like nak yakinkan kita orang adalah scene tu adalah untuk tunjuk betapa akrabnya, betapa rapatnya sesebuah persahabatan itu. Tambahan juga dia ditemani ibu bapa sebenarnya semasa penggambaran. So ada part you teman, ada part yang ibu dia sendiri temani. Bukan dia berseorangan lah. Berapa hari penggambaran?
4 hari. 4 hari betul. Tari bila sampai bila? Daripada berapa? Raya Tari dia 4 hari, okey. 24 dan 25. Lepas tu Danish kena COVID, 2 minggu rehat. August, is it? Yes. Ogos. Lepas tu sambung pada 13 dan 14 September. September. Tu 4 hari sajalah shoot tu. Bayaran boleh tahu tak berapa banyak bayaran? Wan, boleh. I think ada some information tu kita kena keep secret first. Sekarang ni kita still dalam peringkat untuk mendapat arahan anak guam untuk tindakan susulan sekarang. So ada some parts of the fakta-fakta ni we are not yet able to disclose to the media yet. So apa reaksi parents kalau netizen speku you guys terima because of bayaran jumlah yang besar? Ya, macam mana soalan dia? Okay, memandangkan tak boleh nak disclose kan. So macam mana reaksi ataupun you guys punya action bila netizen ni dah mula speculate? Bukankah benda tu akan tarnishkan reputasi dengan image dia? Ya, saya difahamkan oleh anak guam saya, pemahaman untuk produksi ni tidak ada kena-mengena dengan satu jalan cerita hubungan sengsam. So jalan cerita tu dalam pemahaman anak guam saya ialah cerita berkenaan persahabatan. Dan bila diketahui selepas trailer tu keluar, hala tuju cerita ni dan juga tujuannya ialah untuk aplikasi Blood, anak guam saya telah menolak pembayaran. So isu berkenaan pembayaran tu mungkin tak timbul. Pembayaran yang mana satu? Promosi ke? Atau Untuk promosi. Ya, untuk promosi. So saman yang nak anak-anak guam melakukan ni saman apa? Sekarang ni kita dalam perbincangan untuk eksplorasi. Pertama ialah kontrak, bukan ni adalah urusan kontrak di antara seorang individu dengan pihak produksi. So kontrak ini sama ada bila tujuan produksi itu ialah masuk ke dalam satu bidang morality. So kalau kita dekat US, morality dia subjektif. Tapi morality di Malaysia ni goes to the crux of the contract. Kalau satu kontrak tu bercanggah dengan morality orang Malaysia, kontrak tu mungkin dah jadi terbatal ataupun dipanggil void. Nah, apa akan jadi dengan apa yang telah disumbangkan dalam video tu? Saya dalam perbincangan sama ada kita nak menyuruh pihak produksi untuk menyekat bahagian-bahagian di mana terdapat perlibatan Danish dan juga anak guam saya yang lain. So kalau dia nak produce masih boleh, tapi apa yang disekat ialah apa yang menggambarkan anak guam saya terlibat dalam produksi tersebut. Kerana ianya go to the crux yang tujuan produksi ini ialah untuk satu jalan cerita yang mengganggu morality masyarakat Malaysia. So kami we are exploring that one. Sama ada pihak production will stop from actually producing it or edit out our client. But we are still exploring. Jadi dari Budi Channel, Ya. saya nak tanya Dennis, sejauh mana kejadian ini memberi efek ataupun kesan yang buruk terhadap karya awak, ataupun awak ada menerima pelbagai kecaman ataupun telah menjatuh reputasi Dennis. So sejauh mana ia memberi kesan? Sejauh mana untuk sekarang ni saya bertindak untuk tidak mengambil kisah kerana saya tahu perkara yang sebenar. Saya just serahkan semua ni untuk kepada lawyer untuk uruskan semua benda ni. Jadi benda ni effect juga saya punya mentality, because saya sekarang tengah menjalankan exam. Jadi saya ambil untuk tidak membuat apa-apa action lah, and just follow the flow. Untuk social media, Mana kecaman-kecaman tu ada dah masuk ke? Ada, tapi cuma bila saya dah menyuarakan yang saya telah membuat tindakan untuk
report polis and also untuk membuat apa, untuk press conference and everything. So diorang dah mula macam apa, kurangkan untuk kecaman and also any speculation, any conclusion yang diorang dah buat sebelum ni. Okay, Danish, nak tanya, mungkin ada apa-apa maklum balas daripada pihak production sendiri tak? Setakat sejak berita ni dah mula... Setakat ni tak ada. Diorang berdiam diri and diorang ada juga apa macam lepas benda ni dah viral, diorang macam nak bayar, orang apa, memberi message untuk bayar bagi benda ni, tapi kita orang refuse benda tu and menolak. Jadi sampai sekarang kita orang tak dapat apa-apa inilah. Jadi adakah karya tu ataupun series tu akan terus ditayangkan dekat platform tu ataupun diorang dah sekat atau hentikan ke tu? Itu saya tak pasti lagi. Okay, saya difahamkan lah. Karya tu ditayangkan di aplikasi Blood tu hanya ada 2 episod. Kalau ikutkan dalam perbincangan ada 5 episod. Buat masa ni 2 episod. Episod pertama dan episod kedua lah. Dan kemudian dimaklumkan bahawa tayangan tu telah pun dihilangkan daripada aplikasi tu. Memang tak ada dah cerita tu. Satu memang dah tak ada. Kalau tadi Peguam cakap macam nak sekat benda tu possible tak, kalau tolak kat US lah, morality kan, kat Malaysia ni possible tak nak tarik balik benda tu? Kan? Dia macam ni, kalau semua orang masih ingat kita ada satu dating app yang mana menggalakkan pemudi untuk mencari lelaki untuk menyara. Itu mungkin antara tu. So dalam aplikasi itu, tindakan undang-undang telah diambil terhadap individu yang telah membuat aplikasi tersebut. So untuk perkara ini, kita tak lihat dari segi jenayah. Jenayah itu laporan polis telah dibuat dan saya percaya pihak-pihak agama also, jabatan-jabatan agama juga melihat ke dalam perkara ini. So jenayah, urusan jabatan agama itu kita biarkan mereka uruskan. Berkenaan tindakan sivil tu, perkara ini belum lagi saya lihat berlaku di Malaysia, tapi dalam evolusi dalam satu masyarakat ni is just a matter of time. So apa yang saya lihat dari segi kontrak is quite straightforward. Kalau isunya lah isu morality, satu kontrak itu mungkin boleh dibatalkan. Dan sekiranya dibatalkan, apakah akan akibat kepada karya yang telah dibuat? Memandangkan belum lagi ada kes yang sebegini lagi, saya dalam perbincangan untuk sekiranya kita masuk ke mahkamah dan masih ditayangkan perkara tersebut, kita minta pihak produksi itu untuk membuat pindaan kepada karya tu, tak memasukkan anak guam saya. So itulah hala tuju kami. Tapi sekiranya produksi tidak ingin meneruskan lagi produksi dan juga tayangan, dan saya percaya saya kena datang balik ke arahan anak guam saya lah untuk tindakan lanjut. Sudah diteliti belum kontrak asalnya? Apa butir-butir yang terkandung dalam kontrak asal kalau okey. Berkenaan dengan kontrak asal, arrangement is very loose. Okay, bermaksud pada ketika anak guam saya telah diambil untuk merekodkan produksi ini, urusannya lah urusan very simple. Engagement dia hanya engagement verbal, dan payment yang dibuat pun dibuat sekadar apa yang dijanjikan secara lisan saja. So itu pun saya tanya, dan mungkin ni untuk karyawan-karyawan baru dan pelakon-pelakon baru, next time in the future you have to have things stated. Sebab dalam dunia artis ni, yang saya Puan Nurul pun tahu, banyak perkara-perkara ini artis nak minta lebih pun susah, because you are asking for a job. Dan saya rasa dunia artis ni, the development of going into contract, meneliti setiap perkataan apa dialog tu, kita nak cakap no susah. Alright, so dalam kes ini pula, saya memandangkan Danish ni 17 tahun, eager to menonjolkan diri dan ingin cepat untuk cater for a certain market of people. So apabila produksi memberi satu gambaran
jalan ceritanya adalah jalan cerita yang biasa persahabatan. Artis ni dia tak ada negotiating power. Ni bukan saja Dennis, saya tengok banyak lagi artis. Negotiating power nak cakap saya nak kerja sampai pukul 9 saja. Tak boleh. Ataupun saya tak nak kerja Sabtu Ahad. Susah. Melainkan you are a very popular artist yang you can demand. So that is what's going on. So dalam kes ini pun sama. Urusan kontrak yang pada mulanya adalah terlalu loose, very loose. Tak ada benda yang kita mengikat melalui dokumen. Itu yang berlaku dalam kes ni. Untuk Dennis kan, pada masa pengembaraan tu ada adegan macam yang tak elok seperti mengisap jari and all that. Kenapa awak tak stop waktu tu? Sebab seperti yang dijelaskan, diorang macam meyakinkan nak macam, sebab saya ada menyuarakan pendapat kenapa benda ni harus dilakukan, and diorang cakap macam benda ni untuk macam nak menunjukkan sesebuah keakraban persahabatan, macam nak tunjuk saya ni care terhadap sahabat saya itu. Itulah dia. You see the artistic value of satu karya tu, sukar untuk satu pelakon to say you're not artistic enough, ataupun perkara ini I don't want to do it your way, I want to do it my way. Dalam dunia seni ni, director ni pengarah ni has full control. Saya nak kamu lompat satu kaki, you have to lompat satu kaki. There is no question asked. So this is the problem that we have. Yang dari segi kreatif pengarah tu, anak guam saya sebagai seorang yang 17 tahun masih mengenali dunia seni ni, dan dalam kenaifan lah, saya tak cara gitu dalam kenaifan anak guam saya, dia ingin memperbetulkan balik apa yang telah berlaku dalam produksi ni. Ni kerjasama Danish yang pertama kan dengan production ni, ataupun sebelum ni? First time. Pelakon-pelakon lain pula macam mana? Ada tak you guys berbincang bersama sendiri? Ya, ada. So macam mana, apa dia orang punya, apa yang discussion tu? Mungkin boleh share sikit. Kata macam kita orang macam apa? Macam tengok balik skrip, selidik balik skrip, betulkah ada scene macam ni, and kita orang dapati memang tak ada langsung, memang diorang directly tambah scene masa tengah shooting tu juga. So sebab itulah bila director suruh buat macam tu, kita orang terus menanyakan kenapa scene ni harus dilakukan, and tak ada pun dalam skrip. Skrip asal memang tak ada langsung scene-scene macam tu. Soalan juga, adakah sebab orang kata macam mana, Dennis terima juga arahan director semua sebab waktu tu tak ada orang teman, which is your parents ke, ada orang yang lagi superior daripada you? Adakah you buat macam tu sebab tak ada orang yang ada dengan you masa tu, you seorang je yang berlakon masa tu, yang teman you? Ada tak waktu tu? Ada, tapi my mum dekat bilik sebelah, which is sebab space kat situ sangat padat. So my mum terpaksa untuk tunggu di situ lah. So saya dekat bahagian lain, tengah dekat dalam set tu. So tak dapat nak buat apa-apa lah. So dalam kes ni, the non-crew was asked to excuse themselves lah, supaya tak mengganggu the whole setting lah. Boleh saya dapatkan nama production tu tak? Boleh. Boleh. We have the can we disclose to you later? Okay. We disclose to you later. Untuk Dennis, apa pembelajaran ataupun pelajaran mungkin lepas ni you akan betul-betul berhati-hati masuk. So next time saya akan lebih aware, and saya akan macam selidik dulu production ni, and also macam clarify dulu benda ni untuk orang to be clear on this situation and on these things. So lepas ni tak adalah macam kes-kes macam ni berlaku lagi. So sebab saya pun atas kenaifan saya sendiri, itulah kesilapan saya. So itulah pengajaran buat semua artis-artis baru kat luar sana yang akan terima job macam ni. Ada tak job jenis yang dah ada tapi terpaksa digugurkan disebabkan isu ni? Tak ada lagi. Tak ada. Tak ada macam kempen ke? Tak ada. Tak ada terjejas. Tak ada terjejas.
Dua orang pelakon tengah parking. Tapi boleh inform dia. Mungkin dari side ayah Danish yang ada apa boleh share tak? Mungkin selepas ni akan lebih meneliti ke ataupun lebih particular ke untuk benda-benda macam tu kan? Yes, good question. Okay, I think 95% shooting yang akan diletakkan dalam platform Facebook ataupun online, YouTube ke apa semua, 95% tak ada kontrak. Itu memang jelas. Maknanya kalau you nak ambil, yang ambil. Tak, aku cari pelakon lain. Memang macam tu. So nak tak nak pelakon-pelakon baru semua ni, dia akan ambil. Mostly memang macam tu. Jadi yalah, saya tengok daripada untuk masa akan datang ni, we have to do something lah. Sebab memang tak ada kontrak, tak ada. Kadang-kadang jalan cerita dia pun loose macam tu je. Loose macam tu, and then dekat set kalau tambah skrip, tambah scene, tambah itu, tambah ini, macam tu. Jadi yes, saya setuju untuk next job, next project, we go detail lah. We go detail supaya tak terkena perkara macam ni. But for this, memang saya terkilaf juga sebab before this memang ada kita ambil untuk job-job yang platform Facebook online. Jadi no issue lah kan. So this is the first time yang jadi isu macam ni. Jadi for me, as advice to new talent ni, be careful lah. Be careful. Dari segi payment ni macam mana, dah terima full payment ke? Ya, untuk lakonan saja. Untuk lakonan we receive the payment. But untuk promo kita reject payment. Bagi payment untuk lakonan tu dia masuk after lakonan habis ke? Yes, after habis lakonan end of the day lah. Hari yang keempat tu dia dah, hari yang kelima. From side Begons ni, when ni buat report polis kan, lepas tu ada bagi tempoh tak daripada production tu untuk ambil tindakan ke atau buat hari tu? Dia macam ni. Yang tindakan polis tu kita akan biarkan kepada siasatan polis berkenaan perkara. That one kita tak boleh tekan lah. Berkenaan tindakan terhadap produksi, saya akan mendapat arahan anak guam saya. Sekiranya wujudnya penularan ataupun anak guam saya terjejas dari segi mendapat job-job baru, dan anak guam saya akan membuat arahan untuk mungkin kita kena keluarkan satu surat tuntutan. Tapi sekarang ni we are waiting and see. Sebab if kalau you all know, any artist taking an action against production company, I'm sorry lah, maybe you will not have a job in the future. So that culture tu dah ada. Walaupun mungkin Danish kata saya tak buat ni sebab alasan ni, morality issue. Tapi the production company akan nampak sebagai Danish ni orang yang susah untuk bekerjasama dalam produksi. So this kind of things my client is weighing lah. Tengah mengimbangi sama ada mengambil tindakan sekarang ataupun sama ada pihak produksi akan mengeluarkan statement selepas ini. So we waiting for that to see. We are waiting for 1 week or 2 weeks first. Melainkan terhadap penjejasan kepada anak guam saya, that we have to take action immediately. But we are trying to play with that. Benda tu kan, video tu kan, benda tu kan, dia boleh viral kan, dan maksudnya kalau dia check out pun, benda tu mungkin ada salinan dah tersebar kan, benda tak boleh kontrol kan, so macam mana? Betul. Berkenaan dengan pemahaman untuk buat PC hari ini, ialah untuk menunjukkan anak guam saya ni tidak ada niat untuk menyumbang atau menyokong hubungan songsang. This one is everyone's individuality. Saja anak guam saya dalam industri ni tidak dapat dilihat sebagai pihak yang menyokong mana-mana jenis hubungan. He wants to be neutral and consistent dengan morality di Malaysia. So berkenaan dengan apa yang dah keluar, sekiranya masih wujud, sekiranya di luar tangan produksi, there's nothing much we can do. The only thing yang kita boleh minta ialah pampasan dan dikecualikan ataupun disunting balik karya yang ada. Berkenaan yang dah keluar tu, sekiranya disiarkan oleh pihak satu lagi tanpa hak kepada karya tu tersebut,
kita boleh actually ambil tindakan untuk suruh diturunkan. So and this is many people tak tahu saya walaupun saya share satu benda yang saya rasa saya hanya nak sekadar share, because now sharing is just one button away. Okay, saya sendiri telah melakukan satu kesalahan, saya the sharer. So sekiranya dia telah share kepada 50 orang, anak guam saya boleh mengarahkan saya untuk mengambil tindakan terhadap semua 50 orang. Saja apa tindakan peguam ni, dia renyah lah. 50 orang tu mungkin dah tabur kat lagi 50 orang yang dah spread sama. So you have already 50 kuasa 2, 2,500 orang dah memiliki. So in terms of practicality untuk ambil tindakan, nak cari siapa yang mengedarkan semua tu, we have to see how we're going to go and execute to keluarkan balik. Tapi the planning right now, first we are looking at the production first. Yang apa yang jadi lepas tu, maybe it's just pampasan and just disqualification. Tadi tak nak really pasal bayaran, tapi rasa dengan apa terjadi ni, bayaran yang dapat tu sebenarnya setimpal tak? Saya pun tak tahulah berapa punya actual figure dia kan. Okay, bagi saya this is Sir Saiful, Hardy Saiful and also Riz Aiman and Hardy Saiful. Riz Hardy ya. This is Hardy ya. Supporting. Pelakon bantu. Ya, soalan apa tadi? Balu kita. By looking at the apps tu sendiri, bila kita dapat tahu apps tu punya support subscriber which is berapa million, 10 more than 10 million. So of course memang sangat tidak berbaloi lah. Kan. Untuk ni nak beritahu lah, untuk kita tengok drama lakonan tu, kita kena beli dalam apps tu satu drama, satu episod RM10. So sekarang ni dah release 2, so RM20 untuk tontonan tu. Kan nak tanya dari segi undang-undang kan, untuk pelakon yang kita bawa umur 17 years old untuk berlakon in this kind of series, apa dia punya undang-undang, adakah haram ataupun dia boleh sendiri berlakon? Okey. Dia kontrak ni ada dua. Dia ada satu undang-undang kontrak biasa dan undang-undang kontrak berkenaan mereka yang bawah umur. Dari segi undang-undang, mereka yang di bawah umur ni tidak boleh masuk dalam satu kontrak. So walaupun kontrak perkhidmatan, tapi bahawa under the contract employment of children, the children and young persons employment, maknanya mereka yang di bawah 18 tahun tu ada perkara-perkara yang dibenarkan. So sama ada ini saya belum lagi study, sama ada entertainment yang sedemikian adalah dibenarkan dimasuki di antara Encik Danish dan juga produksi. Tapi whatever it is, perkhidmatan telah diberi. Dan isu walaupun kontrak tu sah, walaupun the issue is apakah tujuan kontrak tersebut. For example, kalau saya kontrak seseorang itu untuk menghantar barang-barang yang terlarang, mercun lah kata, dia tahu benda tu mercun, adakah ia bertanggungjawab untuk menghantarkan mercun tersebut? So walaupun the contract looks okay, but kerana tujuan tu adalah salah, ia boleh membatalkan the whole contract. So isu sekarang ni pasal contracting party, kalau dia tak kontrak dengan Danish, dia mungkin kontrak dengan guardian ataupun ibu bapa kepada Danish. So that issue saya rasa whichever way there is a contract. Keduanya, apakah tujuan kontrak tersebut? Tujuan kontrak tu ialah untuk membuat satu produksi, yang mana produksi itu tujuan untuk mempromosikan satu aplikasi hubungan antara lelaki dan lelaki. So that morality is the reason why this contract was formed. Dan sebab morality itu termasuk dalam kontrak ni, akan timbul isu sama ada kontrak ni sahih ke tidak. So that's why we are looking at. But the contracting parties tu I don't see as an issue so much, sebab in the individual which were involved was not only Danish, the parents also involved. So kalau tak contract dengan Danish, they will contract with the parents. Berkenaan dengan
pertama untuk memanggil Danish kan, ada apa-apa communication tak in between? Setakat ni Untuk masa ni belum ada lagi lah daripada pihak-pihak berkuasa lah memanggil. Jadi kami buat laporan polis tu untuk kami membuat cover sebelum pihak-pihak memanggil pihak-pihak lah untuk siasatan lanjut lah. Untuk masa ni belum ada apa-apa lagi. Dan anak guam saya ni sedia membantu pihak-pihak berkuasa untuk membuat siasatan. Saya tanya, Tuan, macam tadi Tuan ada cakap bila apa orang panggil sharer tu, penyebar tu kan, akan boleh diambil tindakan juga kalau diikutkan lah kan. Macam mana juga dengan pelakon-pelakon yang dah promote tu, sebab ada dekat TikTok ke dekat Instagram ada juga yang post poster dan sebagainya kan. Jadi macam mana juga? Sama je. Dia bukan kepada siapa yang penglibatan dari segi dalam produksi tersebut, itu satu hal. Berkenaan mempromosikan satu konteks produksi tersebut pun adalah satu lagi kausa tindakan yang berlainan. So if you ask me, kalau siapa share, tu satu orang yang dalam pelakon-pelakon lain yang share, berlakon satu hal, mempromosikan, menyebarkan adalah satu hal yang berlainan. Because we are looking at akta-akta yang mungkin terlibat, akta kanun keseksaan, akta MC, alright, so akta multimedia. So semua akta-akta ni mungkin memainkan peranan dalam melihat berkenaan penyebaran dan bukan saja penlibatan orang tu saja. Now if you ask me, sama ada kalau mungkin ada orang lain dalam kru tu yang diarahkan atau bertanggungjawab untuk menyebarkan, they may have a PR team. Okay, so that PR team menyebarkan, pihak yang menyiasat tu ada dua benda. Sama ada ambil tindakan yang secara general, you sebarkan, you salah. Okay, ataupun melihat you sebar sebab you diarahkan oleh majikan. Budi bicara pihak penguat kuasa untuk melihat sama ada orang macam ni patut disiasat sebagai orang individu utama ataupun individu yang menyokong kepada arahan yang diberi oleh individu utama tersebut. So that one we are not sure how the pihak penyiasat akan kendulakan. Bagaimana pula dengan mereka yang membuat spekulasi ataupun tuduhan yang sebenarnya anak buah tuan ni dia sebenarnya tahu mengenai perjalanan cerita tu, it just sometimes rasa kat ni bukan marketing. So individu seperti ni yang membuat spekulasi di media sosial ni, ada tak tindakan spesifik tu mereka? I think everything now is in the realms of subjective. Kan? Kalau kita kata sesuatu perkara tu memang khusus fakta dia macam tu, macam matahari ni timbul dari sebelah timur ke apa, dari segi fakta tu tak boleh goreng lah. Tapi kalau cakap, ada orang cakap, oh panas dia saya tak tahan, panas ni bagus, vitamin D untuk badan. The subjective part, comments yang subjektif, yang adil untuk selepas melihat produksi ni, that one nothing much can be taken. Tapi kiranya setiap orang yang membuat pengedaran tu membuat statement-statement yang fakta. Sebagai contoh, memang Danish dan juga anak guam saya lain memang menyokong hubungan sosial. Katalah that one may be subject to actually action. Tapi dia kata, kalau orang kata produksi ini tidak sama dengan morality di Malaysia, I think that's fine. You know, benda macam tu saya nak ambil tindakan. Tapi kalau kata Danish ni saya tahulah memang menyokong benda ni, we are coming clear to say tidak. So siapa yang menyebarkan semula, then there is actually tindakan yang boleh kami ambil. Saya nak tambah sikit. Tadi concern dia adalah penyiaran semula kan. Kita kena separatekan, satu tu defamation yang dilakukan macam spekulasi, semua perkataan-perkataan tak baik tu, itu mungkin terjurus kepada defamation. Ada lagi satu siaran yang berbeza tadi dimaksudkan, iaitu katakan terdapat sekatan atau perintah menyekat. Jadi the individu ni keep on sharing. Jadi itu adalah satu kesalahan. So dia dua benda berbeza. Okay, any more questions? Kita ada yang belum sampai tadi, Riz utama juga. We have got Riz, ini Riz dan Hardi Saiful, Riz Aiman, Hardi Saiful. Hadi, ini Hadi.
So, are we good? Any more questions? Mungkin boleh tolong clarify semula kot. So, macam saya masih kurang jelas. Nak saman, tapi masih dalam eksplorasi nak tengok dulu cenderung kepada what type of saman tu atau macam ni. Okay. Saya dalam perbincangan dengan anak guam saya sama mengambil tindakan atau tidak. Because this is not just legal. Dari segi the industri seniman ni, if any actor mengambil tindakan terhadap produksi for whatever reason, payment ke tidak, there is news already breaking up in the industry. So kalau dari segi guaman, saya dah tahu hala tuju saya. Tapi dari segi industrial practice dan career anak guam saya, that one saya tak boleh nasihat. So anak guam saya tengah mengimbangi dari segi career beliau 17 tahun. He's got probably another 13 years more sampai 30 tahun to actually build his career. Saya tak tahu macam mana mengambil tindakan sekarang ni akan mengganggu career dan pertumbuhan anak guam saya. So that one only my client can tell, dan saya ikut arahan saja. So that one, yeah, we are still exploring. So dengan kata lain, maknanya kalau tindakan diambil, dia akan boleh jeopardize dia punya career lah. This one is not a legal statement, but I feel that in the artis punya industry, that is the consequence. Saya pernah tengok artis-artis yang pernah mempromosikan event yang mana ada penjualan arak pun kena ban. If you ask me legally, this doesn't make sense. But in terms of morality and government policy, that's what is happening in the artist industry. Saya nak cakap salah ke betul, how? Decision maker bukan undang-undang, dia policy. Kan? Dia boleh kata saya tak nak ini for whatever reason. Tapi unless you enter into contract, you tamatkan, and unless there is a clause and you have done something against public policy or morality, itu jelas. But in this case, we don't know how it's going to affect in the future. Sekarang sebalik tadi memang tak ada kontrak, written tak ada. Contract. No written contract. Je lah. Yeah. So in verbal contract tu tak ada cakap macam bila karya dah siap kami akan promote dalam social media. Oh, tak ada langsung. Tak ada langsung. It was just a normal production. Ada unsur-unsur penipuan tak dalam perjanjian? That one is for right now we are discussing on those points. Finalizing atas conversation di antara production dan juga Danish dan juga ibu bapa Danish. Saya tengah lihat sama ada unsur-unsur, saya tengah lihat, I'm not saying there is, saya tengah lihat sama ada wujudnya unsur-unsur fakta-fakta yang tak dimaklumkan, sama ada wujudnya manipulasi. That is part what we are exploring. Sama ada kekilafan Danish ataupun kenaifan Danish boleh ditafsirkan sebagai persetujuan dia. I understand everyone here takkan you tak tahu hala tuju cerita ni, but if you were to see the first and second punya series dia, you can see that tak nampak lagi. Alright, the tail end baru you nampak that it is leading towards something. So just imagine if you are in the midst of a production, you dah commit your time, and only at the last scene tu these things come out. Backing out may have implication. Satu implication, first, because there's no real contract. Secondly, if saya suruh buat benda pelik, tapi later on kalau tindakan diambil, saya kata I never ask you to do all this because it's not in writing. So kausa tindakan tu dalam mahkamah on evidence itself sukar untuk anak guam saya nak buktikan. Especially we are talking about crew members or director one-on-one with the actors and artists immediately. Yang menjadi kesukaran untuk pihak guaman ialah what do you say, what did I say, sebab kita tak ada agreement. And even if ada agreement, on site tu there's always a lot of changes. Kalau ada changes yang selain daripada skrip, can the artist say no? Kalau ikut contract law, they should be yes. You have the right to say no. Tapi kalau nak ikut industrial practice, I don't think artist can say no. If you say no, basically you're out of the production. And this is not only in Malaysia. Kalau you tengok cerita-cerita macam Mak Saleh, I think Transformer and so forth, you have problem with the artist, the second season tu dia tak masuk dah, the second round, because of director dengan ni tak sekepala. Just like that,
So things like that, the industrial practice tu kita kena study again. Kalau boleh stress, maksudnya masa verbal punya itu, apa yang buntir-buntir dia kalau kalau boleh dikongsi lah. Lakonan tu untuk apa? Apa yang dia minta, bla bla bla. Saya minta apa, mungkin ayah dia dan pelakon lain boleh share lah kan. Boleh share tak masa perbincangan? Jadi ada 3 different lah. 3 different input. Okey, untuk saya dia beritahu ini adalah untuk drama ni dikeluarkan untuk apps seperti macam League Match, WeChat, so things like that. Lepas tu cerita ada storyline dalam cerita, dalam kisah ni adalah mengenai persahabatan. So we go through and then we discuss. Tak nampak apa, maknanya tak ada problem apa-apa. Macam tu lah. Jadi so kita okey, tak ada masalah. Kalau macam ni tak ada masalah. Sebab yes, dia si Dennis pun dah pernah berlakon dekat banyak komersial dan banyak platform YouTube. So things clear masa tu. So kita tak share apa-apa pun. So bau-bau yang hubungan songsang tu tak ada lah. Yes, ada. Ini platform ni kira kali berapa yang dia berlakon, kalau boleh teringat total lakonan? Kalau ingat anggaran 4 hari lewat. Bukan maksudnya berapa kali lah dia berlakon. Ini karya yang keberapa? Karya yang keberapa? I think yang ke-10 kot drama. Yes, Drama online lah, Online. Facebook ke apa. Dah 10. So Belum more than 10. Untuk nak berlakon drama ni, diorang ada buat sesi casting ke ataupun diorang memang terus pilih? Diorang terus pilih. Terus pilih lah, diorang terus pilih pelakon tu. Yes. Without casting. Yes, without. Saya tambah. Watak saya sebagai bos kepada staff. Jadi tak ada apa major sangat. Saya cuma diberitahu yang this akan keluar YouTube dan saya tengok skrip. In fact dia suruh saya pergi office, saya tak pergi. Saya cuma dapat skrip, saya tengok skrip saya dan saya tengok the whole jalan cerita, tak ada apa-apa benda yang mencurigakan. For me it's just like normal. So sebagai boss, just make sure that the staff are doing their work, keep it up, good job, that's it. So in fact shooting pun saya hanya sehari sahaja. So then that's it lah. Cuma bila saya suspicious, bila dia minta saya promote tu, saya tengok saya check dulu dia punya apps tu, kat situ baru saya rasa feedback balik kepada production. Saya dah tak boleh ni, kita tak boleh nak promote apps ni. Saya cakap dengan dia tak sesuai untuk masyarakat kita. Daripada situ barulah saya rasa macam tak, saya dah rasa kena manipulate lah kat situ. So jadi macam, in fact kalau daripada awal dia bagi tahu saya daripada awal, memang saya sendiri pun tak akan ambil job macam tu. And untuk pengetahuan, saya bukan first job. I've been doing like more than 50, 100 over job, macam-macam commercial. So jadi biasanya sepatutnya production dia sangat sensitif, especially. Dan saya pun ada tanya actually sebenarnya. Dan biasanya production akan memperhalusi atau menjelaskan secara terperinci. Tapi kali ni bila tanya dia kata YouTube. Dan saya tengok dari segi skrip pun tak ada apa-apa big deal. Sehingga promosi barulah cerita sebenar tu keluar bagi pihak saya lah, untuk saya punya part. Then saya rasa macam it's not right lah. So then that's why saya rasa macam I have to do something lah. So then banyak followers saya cakap, abang ini tak sepatutnya bang, abang ni kan application ni. So that's why saya pun rasa kena cakap dengan Matt, we have to do something. So otherwise berjeopardize to everyone. So because kita orang buat kerja memang cari rezeki betul-betul untuk shooting, tapi sometimes apa yang kita dimanipulasi, terasalah dimanipulasikan sebenarnya. So untuk pihak saya lah, untuk part saya. So untuk risk kan? Senang Hadi. Yang tu risk. Hadi mungkin macam mana kecaman daripada netizen dari segi you punya mental apa semua, mesti macam terganggu tak? Rasa bangunan tu nak terjun juga sebenarnya. Tapi lumrah anak seni, bak kata pepatah,
kalau takutkan berumah di tepi, kata kaum buat jangan berumah di tepi pantai. So saya terima sebagai kritikan positif dan teguran kasih sayang lah. So saya pun tak nak, saya faham situasi. So kadang-kala sebagai manusia kita pun ada kita mesti ikut emosi. So, saya pun tak boleh lah ikut emosi follower kan. Jadi saya terima sebagai kecaman tu sebagai benda yang positif dan sebagai benda yang baik lah sebenarnya, teguran mungkin daripada Allah ataupun teguran untuk saya sendiri untuk masa-masa akan datang sebagai ingatan jugalah. Lebih berhati-hati dan jadi sangat teliti untuk setiap kontrak ataupun setiap benda yang di-offer kepada saya. So kadang-kadang itulah kita dalam duk elak tak nak benda berlaku, dia terjadi juga. So saya rasa bukan saya sajalah yang pernah experience benda ni. Rasa rakan-rakan artis yang lain kat luar sana pun ada juga yang terjadi macam tu. Tapi ni first time jugalah berlaku. Tapi untuk saya, kes macam ni saya pun tak expect. Sebab biasanya production sangat teliti and dia sangat sensitif. Sebab saya dah buat banyak job kan sebelum ni, shooting first time lah kena macam ni. First time. So saya pun terkejut juga sebenarnya. Saat bila saya kena promote tu, saya query balik. Saya against dia orang, tak nak Dan baru situ dia orang cakap, dia macam ada konflik kat situ. Saya cakap tak boleh ni promote ni. Saya pun, yelah takkanlah kita nak buat satu benda yang nak menjerat diri kan dalam industri. Fikir balik kita pun nak bekerja lama lagi. So jadi, tapi itulah dah terjadi, saya pun tak boleh nak buat apa, dah terjadi. So corrective measurement need to be taken lah. So in this case risk pula, so boleh share sikit sejak benda ni viral ni semua kan. Okay, nama saya Riz Haidil. Saya berpegang watak sebagai Desmond. So saya cerita sikit. Watak Desmond ni dia daripada budak kampung yang datang ke Kuala Lumpur, dapat kerja di Kuala Lumpur, and then saya seorang yang friendly. So watak dia ni adalah dia jenis ego. So saya ni ingin berkawan dengan dia sebab kita orang dapat menjadi housemate. So saya nak berkawan dengan dia. Macam-macam cara saya buat untuk berkawan dengan dia. Dia letak dengan ego dia. So dia macam romance macam tu lah. Ya, so kita orang memang tak ada nampak pun unsur-unsur macam ke arah ke sana. So ya, bila jadi macam ni? Tadi edit. Bila viral cara jadi? So bila viral ni tak dapat. So sedih lah. Memang sampai saya tak dapat tidur apa semua, makan. Sebab family kan yang apa ni sangat kan. So basically memang terganggu dari segi mental dan emosi juga lah untuk riset. And yeah, we as actor mestilah macam teliti dulu skrip-skrip yang telah diberitahu. And of course we go details. Of course kita akan nak tahu lebih lanjut. So daripada situ apa yang pihak produksi bagi tak ada pun untuk unsur-unsur yang sebegitu. Then we just proceed je lah untuk shooting tu. So yang mana yang tanya kenapa tak tolak, kenapa teruskan, kenapa ambil juga, this is what we get lah. Macam ada scene dalam series kan, ada yang scene yang macam buka baju, tahu semua kan. Seorang pelakon yang berumur membuka watak seperti itu, adakah dia boleh dianggap sebagai soft porn juga? Kalau ikut legal punya. Itulah, that one is, it comes to subjectivity again. Issue of morality semua ni bergantung kepada pihak yang mendengar. Kalau you put this one morality ke Jabatan Agama, straightforward lah. Kalau you put morality dekat hakim mahkamah jenayah ke civil, the morality akan berbeza. For example, kalau you tengok last time, kalau we had a case of orang lepaskan belon warna kuning, kalau you all ingat, sama dekat itu mengancam kedudukan satu kerajaan. I don't know whether you all remember lah.
lepaskan belon, adakah that melepaskan belon kuning sebagai tanda support kepada satu perjuangan tu mengancam satu kedudukan satu kerajaan? Okay, so it's subjective. Kes tu pernah kalah, pernah menang, okay, on appeal, things like that. So if you ask me, it depends on the morality of the society. So kalau you talk about aurat as the morality of society, we have a lot of free hair artists as well. So kalau kita nak ikut aurat, then a lot of people kena aurat. What I think is coming down to is this. Kita ni ada badan-badan yang actually dah ditugaskan untuk mengesan morality masyarakat yang sedia ada dengan morality yang sedang datang. But the problem is we are doing a transition sekarang ni. Everything tak masuk dekat Malaysia saja. Platform-platform dah akan masuk ke platform yang tak ada orang boleh kuat kuasakan. So if let's say you buat a production in Malaysia untuk siaran TV Malaysia, untuk siaran dalam Powergram Malaysia, Finas dah ada. Tapi can you monitor production company yang dia buat production on YouTube? So I'm not sure Finas has looked into this yet. Okay, saya percaya isu morality ni kalau nak diserahkan kepada artis untuk memperjuangkan hal-hal morality dan berbeza dengan apa yang Finas ataupun kerajaan Malaysia nak, that one becomes different because it's subjective. Kalau you are from urban area dengan you orang kampung, asal daripada non-urban area, your morality is different. So benda ni susah saya nak jelaskan lah. It's very subjective. So I think we should have guidelines lah, and the guidelines should come from authorities, from Finas. But saya faham macam mana you nak sekat orang nak buat produce kat YouTube. Kalau saya nak upah orang, YouTube pun kita tak tahu macam mana nak sekat. We have to write into YouTube untuk take action, to take down video semua. Leceh. But this kind of thing, because we are transition period untuk alam maya sekarang, virtual lah, we are not there yet. We are not ready. Belum lagi metaverse masuk, kan? That one lagi, we are far behind being ready for all this transition. So for the people in the media, last times if you are into publication, you need a license dulu. Sekarang ni belasah je, belasah dulu minta duit. But there is actually government bodies yang dengan conventional punya sistem tu dah ada. But the new alam maya virtually, you pump into YouTube, you pump into apps and all, siapa governing? That part tu is still a bit grey lah, transitioning lagi. So saya rasa lepas kita dah dapat satu jabatan yang mengkhususkan kepada semua benda-benda rakyat Malaysia buat, terpakai dan guidelines dia needs an approval. Of course lah, dari lambat. It needs an approval from Finas. Senanglah artis-artis ni nak ambil kerja, kan? But right now, artis sendiri kena fikir-fikir sendirilah macam nak buat, which is quite tough lah sekarang in 2021. We have to accept a lot. Bagi saya, hubungan songsang ni memang dah start wujud. Dari saya dah 40. Hubungan songsang dah wujud daripada masa saya lagi. But now is more. Is the realities of things. But we are not addressing it. We are just saying that is hubungan songsang. Pihak agama kata salah. Alright, but everyone if in KL, you know, there are people who are already, especially in the artist industry macam tu. But who takes care of this? Who takes care this is wrong or right? Siapa kata kalau you pakai baju ketat untuk lelaki that is gay? Siapa kata you pakai earring on your left is gay? Someone has to come up with guidelines so that it's easy untuk the newcomers to come in to know where they can go. So saya rasa kepincangan sini ialah we need the authorities to come up with certain rules, at least an approval. So kalau dah sampai dekat artis-artis baru, dia tahu, okay, Finas dah approve ni, tak apa, worst case we fall back. Then issue ni takkan timbul lah. So the issue subjectivity, we need an authority to put. Okay, any other questions? Any Encik Smawi? Puan Nurul? Puan Hajar? Okay. Anything else to say? Danish nak cakap. Ada? Danish? Jadi you want to say something, Danish? Okay. Last but not least, saya Muhammad Dini Iskandar ingin memohon maaf atas kekilafan berkaitan isu yang telah tercetus ni.
kami tidak menyokong sama sekali atas pelakon yang telah ditularkan. So ini disebabkan adalah oleh kenaifan kami, saya sebagai orang baru dalam industri. So minta maaf atas semua benda yang telah terjadi, and we next time hati-hatilah untuk benda-benda macam ni. So tak akan jadi tak akan jadi apa-apa isu dah lepas ni, InsyaAllah. Apa yang terjadi tak buat masa fobia aku untuk berlakon selepas ni, kalau ada adegan yang macam akrab ataupun mengundang? Agak fobia, and we akan berhati-hati lah macam. So kalau in the next time, if ada lagi scene macam tu ataupun jalan cerita macam tu, we macam akan take action lah. So tak adalah nak proceed macam tu je. Dia kena tengok pelakon utama, kena satu lelaki satu perempuan, baru safe. Betul lah. Kalau pelakon utama dulu lelaki, kena check balik. Ini nanti pun nak pegang kambing pun dah marah. Alah betul. Cannot lah netizen nowadays. Any want to say? Kambing kan? Ya. Saya Muhammad Rizal Iman bin Muhtar ingin memohon maaf kepada semua atas kecuaian saya sendiri. Saya pun tak expect benda ni jadilah. For you. Saya Hardy Saiful ingin memohon maaf di atas kekilafan yang berkaitan isu yang tular ini. Kami tidak menyokong sama sekali perbuatan yang ditular. Ini adalah disebabkan oleh kenaifan kami sebagai orang baru dalam industri. Terima kasih. Okay, are we good? Good lah? Settle lah? Okay, bang, kakak semua, come let's have something makan. We have prepared something for you all. Ambil datang mana duduk kat sini. Then ambil dan makan sini lah. Makan sini. Boleh? One-to-one dengan? One-to-one? Boleh, boleh Wan. Boleh, but boleh, it's just I'll be with him. You advance boleh. Boleh tu boleh apa? Can. Sure. Boleh. Sure. Please help yourself. Ambil ya. Alright. Bagi bebas cakap.